Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita. Kita dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim menggunakan kitab berwarna hijau. Jadi tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita, kita pada siri yang ke-100 ke-108 hari ini insya-Allah. Tanpa melengahkan masa seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita seperti mana tuan-tuan sedia maklum, kita terbahagi kepada 3 slot. Slot tafsir, slot Qamus Al-Quran yang pertama, dan yang keduanya adalah slot kita panggil tadabbur Al-Quran. Yang ketiganya adalah latihan daripada menggunakan kitab merah. Alhamdulillah tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, okey, terus kita pergi ke muka surat 166 dalam Qamus Al-Quran. Qamus Al-Quran iaitu menggunakan mencari 2 bar ataupun 2 kotak merah. Kita lihat, bismillahirrahmanirrahim, perkataan yang kita nak bincang qaf, ba dan ra. Aqbara makna menguburkan, mengebumikan bahasa kita lah. Qabrun jamak dia kuburun, kubur. Maqabir makna kawasan perkuburan, ni jamak. Maqbarun jamak dia maqabir. Maqbarun tu isim zarf, isim zaman, isim makan, bukan isim zaman, isim makan. Maksudnya tempat perkuburan, kawasan perkuburan. Itu tuan-tuan belajar dalam saraf tadi. Kemudian kita lihat dalam Quran ada menyatakan apa? Thumma amatahu fa'aqbarah, surah Abasa wa Tawalla. Kemudian Allah Ta'ala mematikan seseorang, Allah Ta'ala menguburkan, mengebumikan seseorang. Okey. Maqbarah jamak dia maqabir. Dalam surah Al-Hakumut Takatsur pun ada Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir makna apa? Maqabir bukan makna kubur-kubur sehinggalah kamu menziarahi kubur-kubur. Maknanya kinayah anil maut. Maknanya Al-Hakumut Takatsur, telah melalaikan kamu oleh apa? At-Takatsur, saling nak memperbanyakkan harta, anak dan sebagainya. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu ziarah kubur, maksud sehinggalah kematian sampai kepada kamu, baru kamu dah habis daripada letih mencari harta. Okey. Okey. Kemudian kita lihat dalam satu riwayat dinyatakan al-insanu naimun, manusia ni tidur. Fa idza mata, apabila dia mati, intabaha, baru dia sedar. Manusia ni tidur, kita ni hidup, sebenarnya kita ni tidur, lalai. Bila mana fa idza mata, matinya seorang manusia, barulah sebenarnya dia telah sedar daripada kehidupan yang sebenarnya. Okey. Kemudian sekarang kita lihat pula perkataan qaf ba dha. Qabat ni makna menerima atau genggam ataupun tutup. Okey, mengambil sesuatu, menerima sesuatu. Kita lihat bila sebut qabat ni, dia ambil sesuatu dengan semua tapak tangan ni, ambil dengan tapak tangan tu qabat. Sebab qabat ni penerimaan ada 2, satu dipanggil hukmi, satu dipanggil hissi. Hissi ni makna kita ambil dengan tapak tangan kita. Tapi ada juga yang tak boleh ambil dengan tapak tangan secara hukum. Contohnya tanah, pemindahan tanah daripada satu orang ke satu orang yang lain. Macam mana nak ambil dengan tangan? Tak boleh. Dia kena mengambil dengan ubah nama, sign dan sebagainya. Maka itulah dipanggil sebagai hukmi, hukumnya. Dalam surah Taha ada sebutnya faqabattu qabdatan min athari rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Juzuk yang ke-16 surah Taha. Tuan-tuan lihat di mana
pada muka surat 318, ayat yang ke 318, ayat yang ke 96. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabattu qabdatan min athari rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Samiri telah berkata, aku melihat dengan sesuatu yang tidak mereka lihat. Samiri kata, aku telah menggenggam satu genggaman tanah, kesan daripada jejakan Jibril. Jejakan Nur Al-Sari Rasul, jejakan Jibril. Maka aku ambil jejakan tanah tadi, jejakan Jibril tanah tadi, kemudian fanabadtuha, aku campak kat lembu tadi, wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah telah menggoda padaku oleh nafsuku. Jadi nak bagi tahu dia boleh buat. Lembu, anak lembu boleh bersuara. Boleh bersuara. Macam mana tu? Cara dia buat begitu. Nak bagi tahu seolah-olah lembu tu macam hidup. Sebenarnya tidak, itu perhiasan dia je. Permainan yang dia buat je. Okey tak apa, kita ulang sikit qaf bara. Saja ulang sikit, ulang yang semalamnya. Okey kemudian wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Mana wa yaqbiduna aydiyahum, maknanya dia menggenggam tangannya. Apa maksud menggenggam tangan? Mana tak nak bagi infak. Diisti'arahkan qabat li tahsil syai' wa illam yakun fihi mura'atul kaffi ka qaulika qabadtu ad-dara. Huztuha mana pada haza yahuzu. Okey kita tengok dalam surah Taubah juzuk ke-10. Surah Taubah juzuk ke-10. Tuan-tuan lihat di mana? Muka surat yang ke 197. 197 ayat yang ke 67. Okey Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa yaqbiduna aydiyahum. Mana mereka kedekut, genggam tangan, mana kedekut, isti'arah. Mana menggenggam tangan maksudnya kedekut. Nampak dalam surah juzuk 24 sebelum surah Ghafir, surah Zumar, tuan-tuan akan lihat ayat apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was-samawati matwiyatun biyaminih. Nampak tak? Muka surat 465 ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was-samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana sepatutnya, padahal keseluruhan bumi di dalam genggaman Allah pada hari kiamat nanti. Okey tuan-tuan lihat pada ayat ini, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, iaitu bumi semuanya, qabdatuhu genggaman Allah, semua bumi ini dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Fi hauzihi haitsu la tamlika li ahadin, maksud semuanya dalam pemeliharaan jagaan Allah. Allah Taala berkuasa, tak ada yang
tidak memberi milik kepada seseorang pun. Pada hari kiamat tidak memberi milik kepada seseorang pun, semuanya adalah bumi ni milik Allah Subhanahu Wa Taala, bilik genggaman Allah. Nampak kemudian tuan-tuan lihat pula dalam surah Furqan juzuk ke-19. Tuan-tuan lihat juzuk yang ke-19, muka surat 364 ayat 46. Thumma qabadnahu ilaina qabdan yasira. Kemudian kami menariknya kepada kami dengan satu tarikan secara perlahan-lahan. Okey? Menarik bayang-bayang sedikit demi sedikit. Mana bila nak terbenam matahari, bayang-bayang akan jadi pendek. Okey. Bila terbenam matahari maka hilang terus bayang-bayang tersebut. Nampak isyarah ila naskhi dhil lisyams, mengisyaratkan kepada hilangnya bayangan bagi matahari sikit demi sedikit bila mana dekat nak terbenam matahari. Diisti'arahkan menggunakan perkataan qabad. Lil adwi litasawwur alladhi ya'du bi suratil mutanawil min al-ardi syai'an. Jadi nak bagi tahu bayang-bayang ni milik Allah dalam genggaman Allah. Allah Taala boleh buat. Dia tarik sikit bila mana nak terbenam matahari. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah Taala yang mensalibkan, iaitu salib ni makna apa? Salab makna menghilangkan dan juga memberikan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Okey. Siapa yang tak bagi? Allah Ta'ala juga. Siapa yang memberi? Allah Ta'ala juga. Boleh Itu makna qabada. Kadang-kadang qabad ni makna mati. Okey, kadang-kadang makna qabad ni makna apa? Mati. Boleh qabad. Kemudian kita terus lihat pada ayat pada muka surat yang ke-167 daripada Qaf Dal Sin Qadasa. Okey, kita dah bersiaran berapa minit? 13 minit. Ada lagi 2 minit untuk kita habiskan 15 minit pengajian kita ni. Qadasa Qaf Dal Sin muka surat 167. Qaddasallah, menyucikan Allah. Al-Quddus, sifat Allah Ta'ala yang maha suci. Al-Qudus, suci. Kita lihat Qaddasa yuqaddisu taqdis wa yutahhirukum tathira. Okey. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Juzuk yang pertama surah Baqarah, ayat page yang dalam slide dua lay plus satu page. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Menyucikan kamu. Nampak Menyifatkan Allah Ta'ala dengan suci.
Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Ruhul Qudus, mana ruh yang suci iaitu Jibril. Laqab bagi Jibril, yakni bi Jibril. Dia menurunkan Al-Qudus daripada Allah, dia menurunkan kesucian daripada Allah, iaitu bima yutahhiru bihi nufusana minal Quran, yang menyucikan diri kami, iaitu Al-Quran. Al-Hikmah, okey, yang menyucikan diri kami iaitu Quran. Kalau Baitul Muqaddas, iaitu rumah yang disucikan daripada najis. Apa itu Baitul Muqaddas? Rumah disucikan daripada najis, rumah yang disucikan daripada syirik. Okey, dalam Quran ada sebut apa dia? Bumi Baitul Maqdis pun sama. Apa dia disebut? Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala aymanikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah. Nabi Musa kata masuklah ke mana? Juzuk yang ke-6 5 lah ayat belah-belah bawah sikit, iaitu ataupun tengah-tengah. Wahai kaum Nabi Musa, wahai kaumku, masuklah, itu Bani Israel, masuklah ke Baitul Maqdis, ke Al-Ardul Muqaddasah yang Allah telah wajibkan kepada kamu. Tapi mereka tak nak masuk. Itu masalah tu. Derhaka ni mereka ni kepada Nabi Musa, tak nak ikut arahan. Okey, Al-Quds, Al-Qudus ataupun Al-Qudsu maknanya At-Taharah, suci, kesucian. Okey, cukup sekadar itu dulu untuk pengajian Qamus Al-Quranul Karim. Okay. Sebelum kita masuk slot tadabbur Al-Quranul Karim, kita ada sedikit ucapan. Dia bukan ucapan, ada saya terima komen. Masa Ustaz Farid ajar tadi, Masya Allah, sangat bagus, tapi tak terikut pasal laju. Dia laju tadi tu pasal dia nak habis pengajian pasal besok ni. Tapi macam mana pun jangan risau, petang nanti ada kelas tasrif. Jadi pelajar-pelajar kita akan fokus kepada apa yang perempuan tak faham. Cuba hantarkan WhatsApp apa perkara yang tak faham. Ustaz Farid pada hari ni hari yang terakhir, dia kena habis level 2. Jadi minta maaf lah, sebenarnya hari-hari tuan perempuan semua suka pasal dia tak banyak, setiap hari satu muka surat. Jadi bila setiap hari satu muka surat tu kita tak habis silibus. Sebab tu hari ni dia kejarkan sikit, laju sikit. Tapi insyaAllah minggu depan kita ini. Dan ingatlah kepada tuan-tuan perempuan semua, pengajian kita ni kalau kata kita tak boleh naik juga, kita boleh patah balik. Dah masuk level 1 balik. Pasal semua pengajian ni semuanya ada dalam siri-siri playlist kita tu, pilih-pilih balik. Tak semestinya kita naik ke tahap yang tinggi. Kita insyaAllah, dan kita ada petang-petang tu kalau bab tasrif, ada pelajar-pelajar kita yang sudah berkemahiran sangat mengenai tasrif. Boleh perempuan, semua sekali boleh soal kan. InsyaAllah ya. Baik, minta maaf untuk sebalik sudah. Okey, sekarang alhamdulillah kita terus kepada bahagian tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan boleh lihat di tempat, okey tuan-tuan, tadabbur Al-Quranul Karim. Quran mesti berada bersama tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam bab Az-Zikir wal Hazaf, sebut ataupun tak sebut, cumanya kita bincangkan sebelum ni dia lebih kepada ada yang kita buang, ada yang kita tak buang. Tapi sekarang ni dia agak berbeza. Macam sebelumnya kita sebut lahu ma fis samawati wa ma fil ar, ada letak ma, ada yang letak lahu ma fis samawati wal ar, tak bukan wa ma fil ar. Tapi sekarang ni agak berbeza. Perbezaan ini adalah disebabkan konteks cerita, jalan cerita, konteks kalam. Okey, kita lihat perkara yang pertama dalam surah Al-An'am ayat ke-46, dan ayat yang kedua surah Al-An'am juga ayat 47 selepas dia. Okey,
Tuan-tuan buka dulu. Muka surat 133 Quran ayat 46 dan 47. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih unzur kaifa nusarriful ayati thumma hum yasdifun. Kemudian ayat 47. Qul ara'aytakum in atakum azabullahi baghtatan aw jahratan hal yuhlaku illa alqaumul zalimun. Okey, nampak jelas? Qul ara'aytakum, qul ara'aytum. Kita lihat. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, beritahu kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain daripada Allah yang berkuasa untuk mengembalikan perkara tersebut, pandangan, pendengaran hati tadi kepadamu? Siapa yang boleh? Perhatikanlah bagaimana Allah Ta'ala jelaskan berulang kali kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi mereka tetap berpaling. Pada ayat 47, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku, beritahu kepadaku jika azab Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan, maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim? Ada tak selain daripada orang zalim dibinasakan? Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kita nak highlightkan perkataan di sini 46-47 ni ayat suratul An'am, iaitu qul ara'aytum. Ara'aytum dan juga ara'aytakum. Nampak Ara'aytum dan ara'aytakum. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya sama. Ara'aytum, ara'aytakum, tambah kaf je. Maknanya sama, beritahulah kepada aku. Kalau tuan-tuan lihat penambahan kaf ini, sudah pasti ianya memberi satu hikmah, maksud yang tersirat. Maksudnya di sini adalah ada gharad, ada maksud, ada hikmah untuk mentaukidkan untuk mentaukidkan al-khitab, iaitu percakapannya. Khitab ini nak mentaukid, nak menegaskan, ayat penegasan. Seolah-olah nak bagi tahu mukhatab, orang yang ditujukan ayat ni kepada mereka, mereka tu lalai. Ataupun perkara ini nak mewajibkan untuk apa kita panggil, untuk menambahkan peringatan. Makna dah bagi peringatan, cuma nak ekstra lagi, nak tambah lagi peringatan tadi, nak tekankan lagi. Okey Itulah perbezaan antara dua khitab. Dua ayat ini, yang pertama 46-47. Jadi di sini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, cuma di sini dinyatakan adalah dua perbezaan antara dua ditujukan ayat ini, dua perbezaan. Cara struktur ayat lah. Yang pertamanya nak memberitahu, ayat yang pertama, ayatnya ke-46, qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Mereka perlu, ihtaju, mereka berhajat, perlu. Selepas daripada ayat yang keempat, selepas diberi peringatan dan sebagainya sebelum ini, jadi mereka perlu lagi apa? Ditambahkan lagi peringatan. Maknanya sebagai ekstra, ziyadah fit tambih. Ziyadah fit tambih makna sebagai ekstra peringatan yang sedia ada. Yang demikian tu kerana apa? Kita lihat kehilangan pendengaran, penglihatan dan hati mereka ditutup. Maknanya mereka tak dapat dengar,
tak dapat lihat kebenaran, hati tertutup, berhajat kepada penambahan dan peringatan yang lebih. Berbanding orang biasa. Nampak tak? Pada ayat 46, Allah Ta'ala kata, sekiranya Allah Ta'ala hilangkan pendengaran kamu, ambil pendengaran kamu, penglihatan kamu, hati kamu tertutup, siapa yang boleh datangkan balik selain daripada Allah? Pada nak beritahu mereka ini tak sama tau. Mereka ni tak sama. Ayat selepas ni nak bagi tahu tak sama orang biasa dengan orang yang diambil pendengaran penglihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang diambil pendengaran penglihatan lebih perlu kepada peringatan ataupun ekstra nasihat. Okey. Kemudian sebab yang kedua, ayat yang kedua dia lebih dahsyat tau daripada ayat yang pertama. Ayat 47 lebih dahsyat, lebih hebat daripada ayat ke-46. Okey. Lebih dahsyat dari segi apa tu? Dari segi azab dan juga keingkaran. Kalaulah pada ayat 46 lebih kepada ancaman, ayat ke-47 nak bagi tahu in atakum azabullah, datang kepada kamu azab Allah tiba-tiba secara terang-terangan. Mana dia lebih dahsyat ayat yang ke-47 berbanding 46. Kerana dalam ayat yang ke-47 ada azab Allah yang lebih dahsyat berbanding sekadar cabut penglihatan dan juga pendengaran. Pada ayat ke-46 tadi. Boleh? Sudah pasti pada ayat yang ke-47 perlu kepada tambih yang lebih, iaitu peringatan ancaman yang lebih. Sebab itu didatangkan qul ara'aitakum, kum diletakkan kaf, bukan qul ara'aitum lagi. Boleh Kemudian kita lihat lagi dalam surah Yunus. Dalam surah Yunus ni mungkin perbincangan yang terakhir kita insya-Allah. Dalam surah Yunus. Okey. Tuan-tuan lihat surah Yunus ayat ke-50 dan juga suratul Al-An'am ayat yang ke-40. Lihat ayat ke-50 surah Yunus. Qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan madza yasta'jilu minhul mujrimun. Juzuk ke-11 Tuan-tuan buka 6 line plus 1 page. 6 line plus 1 page. Pada muka surat 214 ayat ke-50. Katakanlah wahai Muhammad, apa pendapat kamu sekiranya datang kepada kamu azab Allah bayatan pada malam hari, au naharan ataupun pada siang hari, madza yasta'jilu minhul mujrimun, apakah yang nak minta segera nak minta segera azab ni oleh orang-orang yang berdosa? Sebab apa nak minta segera ni? Tidak disebutkan ara'aitakum tau, diletakkan qul ara'aitum. Nampak pada ayat ke-50 qul ara'aitum. Tapi tuan-tuan, pada ayat yang lain dalam suratul An'am, suratul An'am ayat yang ke-40. Tuan-tuan buka tadi ayat 47 ayat 40 suratul An'am. Okey, nampak Qul ara'aitakum, muka surat 132 ayat 40. Qul ara'aitakum in atakum azabullahi aw atatkumus sa'atu aghairallahi tad'una in kuntum sadiqin. Katakanlah wahai Muhammad. Katakan apa tu beritahu kepada qul ara'aitakum, kamu kabarkanlah kepada aku wahai orang-orang kafir Quraisy, in atakum, sekiranya datang kepada kamu azab Allah ataupun datang kepada kamu hari kiamat secara tiba-tiba, au ataskumus sa'atu,
ataupun datang kepada kamu hari kiamat. As-sa'ah. Aghairallah, adakah selain daripada Allah yang kamu nak seru sekiranya kamu orang-orang benar? Jadi ayat ini seolah-olah macam sama tau. Hakikatnya mauqif ataupun pendirian ayat yang dalam suratul An'am dan juga suratul Yunus agak berbeza. Hakikat mauqif itu berbeza. Siyak, konteks cerita juga tidak sama. Fa innahu la yanbaghi an yanzura ila al-ayah mujarradah. Tak sepatutnya seseorang lihat kepada ayat semata-mata. Ayat dia tengok tak cukup. Bahkan tu'khadhu fi mawatiniha wa siyaqiha. Bahkan perlu difahami pada tempat konteks ayat tersebut dan juga jalan cerita sebelumnya. Okey? Wa hakadha yanbaghi an yanzura ila kulli nassin adabiyyin. Seperti itulah sepatutnya seseorang itu melihat kepada setiap nas adabi, nas teks daripada ayat-ayat sastra. Fa innal lughah laysat jumalan mufradatan. Lughah, bahasa ni bukanlah ia bahasa satu, kita panggil jumlah yang satu, jumlah yang tunggal, bukan. Bal hiya mawaqih wa mawatin. Bahkan sebenarnya lughah ini adalah beberapa mauqif, pendirian, beberapa tempat. Dia berbeza-beza. Letak tempat ni jadi lain, letak tempat ni jadi lain. Letak situasi ni jadi lain, letak situasi ni jadi lain. Wa qad tasluh jumlah fi mautin wa la tasluh fi mautin akhar. Kemungkinan satu jumlah sesuai pada ayat ini tapi tak sesuai pada ayat yang lain. Okey. Jadi sebab itu kalau kita lihat pada dua ayat surah Yunus dan surah Al-An'am ayat ke-40 ini, kita kena lihat siyak sekali, konteks cerita. Okey. Kita nak ceritakan perbezaan dia. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-39 dalam surah Al-An'am, ayat muka surat 132. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah orang tuli, orang bisu dalam kegelapan kekufuran. Siapa yang nak Allah, siapa yang Allah Ta'ala nak menyesatkannya, maka Allah Ta'ala sesatkan dia. Siapa yang Allah Ta'ala nak untuk memberi petunjuk, ya ja'alahu ala siratim mustaqim, Allah Ta'ala jadikannya di atas jalan yang lurus. Okey. Maka kita lihat bahawasanya Allah Ta'ala mensifatkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Allah Ta'ala telah menyifatkan mereka dengan sum, buta, bukumun, sum. Apa maksud sum? Tuli, pekak. Allah Ta'ala sifatkan mereka yang dustakan ayat Allah ni tuli, pekak. Bukumun, iaitu bisu. Pekak dan bisu. Mereka dalam kegelapan. Mereka perlu kepada penambahan ekstra nasihat dan juga ancaman. Sebab itu wa khitab liyasma'u wa liya'. Okey, liyasma'u, khitab perlu, makna ayat tadi supaya mereka dengar betul-betul. Sebab ada tegasan yang teramat sangat. Sebab itulah diletakkan qul ara'aitakum, bukan tak cukup qul ara'aitum. Okey. Berbeza pada surah Yunus yang mana tidak adalah mengenai perkara ini. Tak ada. Dicabut pendengaran, dicabut penglihatan. Tak ada. Kalau kita lihat konteksnya sama. Pada ayat 39-40 lebih kurang pada muka surat 11 133, iaitu pada ayat ke-46 dan juga 47 sama. Sekiranya Allah cabut pendengaran, penglihatan, tutup hati mereka. Dalam ayat ni pun sama, sekiranya Allah Ta'ala pekakkan kamu ni orang yang dusta ayat Allah seperti orang pekak, orang bisu. Siapa yang boleh
Okey, siapa yang apa kita nak bagi tahu tadi, diletakkan pada ayat ke-40, qul ara'aitakum. Sebab apa? Mereka ni diumpamakan seperti orang yang tuli, orang yang bisu. Berbeza dengan surah Yunus. Surah Yunus tak ada pun cerita tentang perkara tersebut. Sebab itu tidak diletakkan qul ara'aitakum. Saya rasa cukup sekadar itu dulu untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Kita telah bersiaran kita telah bersiaran sebenarnya sudah lebih daripada waktu yang telah ditetapkan 18 minit, hampir dah 34 minit. 34 minit extra 4 minit. Jadi saya minta maaf kepada tuan-tuan dan juga puan-puan, mungkin ada terkasar bahasa, dan saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Agong yang akan membimbing tuan-tuan dalam kitab yang berwarna merah, kitab latihan daripada kaedah kata dasar Al-Quran. Dan tuan-tuan jangan lupa tekankan butang share sama-sama untuk kita mengambil istifadah, manfaat apa yang kita akan pelajari pada hari ini, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dato', turunkan ke bawah, tak apa. Turunkan ke bawah. Okey, ke belakang kan? Tak boleh ke belakang kan? Ya, betul. Saya nak meja. Dah. Dah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah sekarang kita masuk pada muka surat 79 menggunakan kitab latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Itunya sekarang kita dah masuk pada muka surat 79. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, kita di sini kena mencari yang mana satu fi'il majhul. Macam sini dah ada taf'alu, tubtum, tuzlimun, tuzlamun, kafaru, matu, yukhaffafu, yunzaruna. Ini semua fi'il dan kita kena tentukan adakah dia fi'il majhul ke maklum, adakah dia aktif ke pasif. Kalaulah dia majhul, maka kita bagi tanda right. Okey. Saya bacakan dulu ya. Ini sebenarnya surah dia yang pertama ni 279. Okey, 279 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tuzlimuna wa la tuzlamun. Okey. Okey, yang pertama fa illam taf'alu. Fa illam, fa itu adalah maka, illam jikalau, lam taf'alu jikalau belum, taf'alu taf'alu. Okey, jap. Syahir nampak marker hitam saya tadi?
Ambil dua-dua sekali. Taf'alu. Taf'alu. Lam. Okey. Sini sebenarnya ada nun. Tapi nun ni kena buang, diganti dengan alif. Di fa'il lam taf'alu. Sebenarnya taf'aluna. Tapi dia buang nun dia, diganti dengan alif. Kenapa? Sebabkan ada lam. Ada lam. Lam ni kan amil jazam kalau tuan-tuan dan puan-puan ada belajar di pagi hari ataupun belajar di dalam kitab yang hijau tu pun ada. Lam taf'alu. Maknanya lam tu apa? Belum. Jikalau kamu fa'il lam, maka apabila, in tu mana apabila. Jadi kalau terjumpa in dalam Al-Quran tu makna dia apabila atau jika. Maka apabila lam belum taf'alu. Taf'alu ni apa makna dia? Okey. Dan adakah dia majhul ke tak? Okey. Yang pertama kita kena tentukan dia fi'il apa dulu. Dia adalah fi'il mudhari'. Dia fi'il mudhari'. Kenapa? Sebabkan diawali oleh huruf mudhara'. Dia fi'il mudhari'. Lepas tu kita semalam dah ada belajar macam mana nak tentukan dia majhul ke tak. Dari segi baris. Kalau mudhari', kalau majhul dia macam mana? Baris pertama, baris atas, baris sebelum akhir. Sebelum akhir ni baris dia baris pertama baris depan, baris sebelum akhir dia baris atas. Macam tu. Ni fi'il mudhari'. Fi'il madi macam mana semalam? Fi'il madi baris huruf yang pertama, baris depan, huruf yang sebelum akhir, baris dia baris bawah. Jadi kalau yang fi'il madi, yang ini untuk fi'il mudhari'. Ini untuk fi'il madi. Kalau fi'il mudhari' macam ni, kalau fi'il madi macam ni. Okey. Jadi kita nampak sini fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' apa dia? Huruf pertama baris depan. Yang kita tengok di sini, huruf pertama dia baris atas. Maknanya dia bukan majhul. Senang. Sebenarnya kau nak jawab latihan yang nombor muka surat 79 ni senang. Kalau setakat nak tentukan dia majhul ke tak, itu saja. Itu senang. Tengok saja baris dia. Dia majhul. Kita bagilah di sini dia majhul. Okey. Lepas tu dia bukan majhul dia bukan majhul sebabkan dia maklum sebabkan dia bukan baris, dia bukanlah majhul. Maknanya dia maklum atau aktif. Dia aktif sebabkan kalaulah dia majhul, mesti dia baris huruf pertama dia baris depan, sini baris atas. Maknanya dia bukan majhul, iaitunya maklum. Dia maklum. Lepas tu dah kita tahu dia fi'il mudhari' dan dia maklum. Jadi makna dia apa? Kalau kita nak tahu makna, kita kena tahu wazan lah. Taf'alu. Yang waw ni adalah, ini waw ni pelaku dia. Waw ni kalau berkawan dengan ta, maka dia makna dia adalah kalian. Kalian makna dia. Lepas tu sekarang barulah kita boleh cari wazan. Wazan dia apa? Wazan dia sama saja. Taf'alu sama saja wazan dia. Sebab inilah memang kata wazan ni. Jadi fa, ain dan lam. Kalau tuan-tuan cari makna dia dalam kamus kata dasar, apa makna dia? Melakukan. Okey. Okey. Ada. Okey. Lepas tu kita dah tahu makna dia dan kita dah tahu juga makna dari siapa pelaku dia. Jadi baru senang kita nak bagi makna. Fa in lam taf'alu. Dan maka jika kalian belum berbuat atau melakukan. Fa in lam taf'alu, jikalau kalian belum berbuat atau kalian belum melakukan, maka fa
Fa'dhanu. Fa'dhanu biharbin. Fa'dhanu ni maksud dia, maka umumkanlah peperangan tersebut demi Allah dan Rasulnya. Tetapi wa in tubtum. Tetapi jika tubtum. 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 Ini apa ni? Adakah dia fi'il majhul ke tak? Kita tahu ini fi'il apa ni? Tubtum ni. Ini ada huruf ta. Maknanya dia fi'il mudhari'? Bukan. Ini bukan fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il madi. Yang ta di sini ni bukan huruf mudhara'ah. Ta itu sana huruf asal dia. Berbeza dengan ta yang pada fi'il mudhari'. Contoh dia ta'kulu. Ta'kulu. Yang ta di sini ni huruf mudhara'ah. Yang hamzah, kaf dan lam ni adalah huruf asal dia. Kalau yang tu betul, yang ta dengan ba ni huruf asal dia. Bukan ta ni huruf mudhara'ah. Jadi ni bukan fi'il mudhari'. Apa dia? Fi'il madi. Ni adalah fi'il madi. Kalau fi'il madi, huruf pertama baris atas, huruf sebelum akhir baris bawah. Ni huruf pertama baris atas, huruf sebelum akhir dia mana? Tuan-tuan dan puan-puan, yang ini asal dia adalah ini asal dia taba plus dengan tum. Asal dia. Kalau kita tuan-tuan dan puan-puan nak belajar, ini nanti sebenarnya yang lebih advance sikit. Ini asal dia taba plus tum. Jadi macam mana? Tabtum. Dia fi'il madi ya. Taba plus tum, jadi dia tabtum. Taba plus dengan tum, jadi, dan yang sebelum kita mubah sana tu, yang alif ni sebenarnya bukan huruf asal, iaitu waw. Jadi dia macam mana? Tawabtum. 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 Sebabkan alif tak pernah jadi huruf asal daripada fi'il. Macam kita cakap sebelum ni di level 2, di siri yang kedua, alif sebenarnya dia tu antara waw ke ya. Kalau sini taba, yang alif ni sebenarnya waw. Jadi kalau kita nak bentuk asal dia, taba plus dengan tum, iaitu tawabtum. Okey. Tawabtum. Okey, tawabtum. Lepas tu diubah menjadi macam mana? Jadi dia baris yang sini ni, yang waw ni, yang waw ni atau alif sana tu sebenarnya kan alif itu dibuang. Yang alif tu ya, huruf illah dia dibuang. Jadi macam mana? Tabtum. Jadi dia macam ni ya. Jadi tabtum. Sekarang kenapa dia dibagi baris dhammah? Sini kan asal dia tabtum. Kenapa sekarang ni berubah jadi dhammah? Mengubah daripada fathah menjadi dhammah ni, asal dia sebenarnya tabtum. Lalu diubah bentuk dia menjadi tubtum. Kenapa diubah? Itu tu agar orang tahu bahwasanya antara ta dengan ba ni, atau maksud dia antara selepas ta ni ada waw sebenarnya. Jadi sebab itulah dibagi dhammah. Kalau tak bagi dhammah atau fathah, orang akan terkeliru. Mungkin orang ingat sini ni alif ataupun ya. Jadi dibagikan dhammah, asal dia ta, lepas tu bagi dhammah agar orang tahu bahwasanya selepas ta ni sebenarnya adalah waw. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sebab tu dibagi jadi tubtum. Jadi ini fi'il madi yang aktif, maknanya dia bertobat. Okey. Jadi ini yang nombor 2 ni dia bukanlah majhul. Jadi tapi bentuk perubahan dia macam ni lah tuan-tuan. Asal dia adalah taba yatubu, bertobat, ditambahkan dengan tum. Jadi dia kita ubah ke bentuk semula dia. Taba ni asal dia kan tawaba. Jadi tawabtum. Ubah jadi tabtum. Lepas tu diubah menjadi tubtum. Kenapa diubah jadi dhammah? Tadi dah kita jelaskan.
Okey. Ada soalan? Okey. Jadi wa in tubtum, akan tapi jikalau tum maknanya kamu atau kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, maka kalian mendapatkan harta kalian. Maka bagi kalian adalah harta kalian. La tazlimuna wa la tuzlamun. La tazlimuna wa la tuzlamun. تظلمون خصائص منها أول منها خصائص خصوصيته أول لا تظلمون ولا تظلمون. Kita tengok sini ya. Kalau fi'il mudhari' tadi kita cakap apa? Huruf pertama baris depan. Huruf sebelum akhir, ini sebelum akhir ni huruf akhir dia baris atas. Ini fi'il mudhari', ciri-ciri majhul dia. Kita tengok huruf dia, yang waw dengan nun ni tak kira, sebab kan ini ni yang waw ni fa'il dia. Yang nun ni alamat rafa' dia. Ni tak kira, kita tengok yang pada huruf-huruf fi'il ni saja. Huruf pertama baris dia baris depan. Kita tengok sini huruf pertama atau huruf mudhara'ah dia baris atas. Maknanya dia bukan majhul. Dah tahu. Kalau setakat nak tentukan dia majhul ke tak, macam ni saja. Tak susah. Cuma kita nak lebih dalamkan sikit. Okey. La tazlimun. Jadi ini maklum fi'il maklum. Madi dia apa ni? Zalama yazlimu. Ni fi'il madi dia. Lalu diubah menjadi tazlimu. Asal dia yazlimu, ubah jadi tazlimu. Okey. Maknanya apa? Menzalimi. La tazlimuna, kamu atau kalian tidaklah menzalimi. Wala tuzlamun. Yang kedua, apa tulisan dia? Tuzlamun. Tuzlamun. Kita ubah saja ini, perkataan dia sama saja. Tuzlamun. Kata yang kedua, kita tengok tuzlamun, nombor 4 Tuzlamun, huruf pertama baris depan. Huruf kedua baris atas. Sama dengan kaedah ni. Sama dia kan? Huruf pertama baris depan. Huruf sebelum huruf sebelum akhir baris atas. La tuzlamun kan tulisan dia? La tuzlamun. Huruf sebelum akhir dia mana? Huruf sebelum akhir dia yang lam ni yang lam ni bukan mim. Mim ni huruf akhir dia. Jadi maknanya yang perkataan tuzlamun berbeza dengan tazlimun. Kalau tazlimun itu maklum. Kalau tuzlamun ini majhul. Kenapa? Kalau kita tengok kaedah dia sama. Huruf pertama baris depan, huruf sebelum akhir baris fathah. Sebelum akhir dia lam. Okey. Jadi tuzlamun kalau tadi tu tazlimun maknanya kamu menzalimi. Kalau tuzlamun kamu dizalimi. Jadi yang kalau nombor 4 ni kita bagi right lah. La tazlimuna, kamu tidak menzalimi, wala tuzlamun, dan kamu tidaklah dizalimi. Kamu tidak menzalimi dan kamu tidak zalimi. Itu maksud dia. Kamu tidak menzalimi dan kamu tidaklah dizalimi. Okey. Itu ayat yang 279 tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita masuk pada ayat yang 126 162. Surah Baqarah 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun. Okey. Padam ini ya. Innal ladzina kafaru
Fi'il ni kalau ini fi'il apa ni dulu? Ini adalah fi'il madi. Dia bukan fi'il mudhari', tak ada hamzah nun yata di awalan dia. Dia fi'il madi. Fi'il madi ciri-ciri majhul dia apa? Huruf pertama baris atas, huruf sebelum akhir baris bawah. Kita tengok sekarang, mana huruf pertama dia? Huruf pertama dia kaf. Huruf sebelum akhir dia mana? Fa. Sama ke tak? Dhammah dengan kasrah ke tak? Bukan. Sini fathah dengan fathah. Maknanya dia bukan majhul dia. Dia maklum. Maknanya bukan pasif tapi dia aktif. Okey. Makna dia apa sini? Sesungguhnya orang-orang yang mereka tu kafir, mereka kafir. Jadi bukan dikafirkan tapi kafir. Mereka kafir. Wa matu. Wa matu. Matu ini asal dia apa? Ma wa tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar yang nak tahu bentuk semula dia adalah ma wa tu. Sebabkan alif ni asal dia waw. Cuma disebabkan sebelum dia baris fathah, baris atas, maka yang waw ni diubah menjadi jadi alif. Jadi dia matu macam tu. Ini belajar dalam kaedah tasrif yang lebih tinggi lah sikit. Cuma tak payah sampai sana. Kita cukup setakat tahu dia majhul ke tak. Sekarang tengok saja huruf pertama dia. Dia kan fi'il madi ni tuan-tuan dan puan-puan. Huruf pertama dia baris depan. Huruf pertama ni pun tak baris depan. Maknanya dia bukanlah majhul. Senang kita kalau setakat nak tahu majhul ke tak. Maknanya dia bukan majhul. Ini apa makna dia? Mata. Saya kan mata plus dengan waw. Apa makna dia mata? Meninggal. Matu. Mereka meninggal. Jadi ini bukan majhul. Innal ladzina kafaru. Sungguhnya orang kafir. Sungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati. Wahum kufar. Dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka akan mendapatkan laknat daripada Allah. Dan juga malaikat semua dan semua manusia. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. La yukhaffafu anhumul. Yukhaffafu. Yukhaffafu. La yukhaffafu anhumul azab. Yukhaffafu. Ini kan fi'il mudhari' ada ya di awalan dia. Fi'il mudhari' macam mana? Huruf pertama atau huruf mudhari' dia baris depan. Huruf sebelum akhir baris atas. Sekarang kita cari dalam kata kerja ni. Yang mana huruf pertama? Ni dia. Huruf sebelum akhir mana? Fa. Adakah huruf pertama dia dhammah? Betul. Adakah huruf sebelum akhir dia baris atas? Betul. Sama. Maknanya dia adalah fi'il majhul. Yang maklum dia atau aktif dia macam mana? Aktif dia adalah khaffafa yukhaffifu. Maksud dia apa? Meringankan. Kalau yukhaffaf maknanya diringankan. Okey. Fala la yukhaffafu anhumul azab. Dan mereka, azab bagi mereka tu tidaklah diringankan. Wala hum yunzarun. Yunzarun lagi ya. Yunzaruna. Yunzarun. Ini kan fi'il mudhari' juga, sama macam ni. Kita tengok huruf pertama dan huruf sebelum akhir. Yang mana huruf pertama dia? Ini ya. Huruf sebelum akhir mana? Jangan kita kira yang waw dan nun ya. Ni tak kira langsung Jadi mana huruf sebelum akhir? Yang ni huruf terakhir, huruf sebelum akhir dia adalah zat. Okey. Sekarang baru kita nampak. Huruf pertama dhammah, betul. Huruf sebelum akhir fathah, sama juga betul. Maknanya dia adalah majhul. Senang nak tentukan majhul tu senang saja. Tengok kepada huruf dia. Okey. Jadi la yukhaffafu anhumul azab. Azab bagi mereka tu tak diringankan. Wala hum yunzaru. Dan mereka tidaklah yunzar. Yunzar ini kan pasif dia, aktif dia yanzur. Nazara yanzuru. Maksud dia apa yang nazara yanzuru? Melihat. Kalau yunzarun dilihat dan mereka tidaklah dilihat atau diperhatikan. Macam tu Dan mereka tidaklah
diperhatikan. Itu maksud dia. Mereka, kalau waw dengan ya, ini maknanya mereka tidaklah diperhatikan. Diperhatikan jadi makna dia. Sebab itulah dia majhul. Itulah penjelasan kita pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya pada muka surat 79, yang majhul tu hanya yang tuzlamun, lepas tu yukhaffafu dengan yunzarun. Ada 3 yang majhul itu saja. Jadi insya-Allah minggu hadapan hari Isnin kita masuk pada latihan yang nombor 8. Latihan yang ke-8 ni iaitu kata nama terbitan atau masdar. Okey, insya-Allah semoga kita boleh berjumpa kembali tuan-tuan dan puan-puan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan pun semangat terus dalam belajar bahasa Arab. Itu saja. Kita tutup majlis kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan atas kalau tersilap bahasa, kata dan sebagainya. Saya minta maaf dan wallahu a'lam. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.